بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعله من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من العلماء الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, nak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala penuh kepada kita rahmat dan nikmat, dan Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagikan segala kurnia-kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bahasa Allah Subhanahu Wa Taala taufik hidayah kita kepada jalan agama, kepada jalan Islam, kepada kita saat itu dapat taat dan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari yang disayangi sekalian, dan pula daripada penonton-penonton dan peminat semua, maka kita nak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagikan rahmat dan nikmat pada kita. Boleh kita bersama-sama lagi muzakarah pada malam ni, dengan bahasa kita saat itu ingat kepada Allah, lagi pula ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dia untuk kita, dan dibangkitkan Nabi untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Nabi ni untuk seluruh umat, yakni jadi rahmatan lil alamin, yakni jadi rahmatkan untuk sekalian alam dan seluruh alam, seluruhnya alam. Jadi untuk kita dan untuk yang lain daripada kita pun terdapat juga rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi semalam kita sudah bicara tentang usul asal daripada dibangkitkan Nabi ataupun kehidupan Nabi sebelum daripada bangkit jadi Nabi. Nak riak tahu usul asal daripada seorang ataupun daripada Nabi ataupun daripada beberapa Nabi ataupun segala Nabi saat itu, Allah Subhanahu Wa Taala bangkit akan mereka dengan keadaan mereka tu sunyi daripada dunia, terlepas daripada dunia, tak dia tamak pada dunia, tidak mahu pada dunia, bahkan mereka itu daripada mereka ataupun orang-orang yang sangat-sangat zahid dan terlokah hati daripada dunia. Inilah kebanyakan, dan inilah orang panggil seluruhnya daripada para rasul dan para nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kata mereka saat itu orang panggil apa? Terlokahnya dan terlepasnya mereka daripada sibuk ke dunia dan berpikir dunia. Dan pula kata sininya, wa kadzalika ri'ayatul ghanam fima min nabiyyin fama min nabiyyin illa ra'aha kama akhbara an dzalika as-sadiqul masduq fi hadis lil Bukhari. Dan seperti demikian itulah keadaan kepada dia, wa kadzalika, dan seperti demikian itulah aika ahwalil anbiya, daripada kelakuan para nabi saat itu, ri'ayatul ghanam, ialah meliharalah akan kambing. Kebanyakan dan seluruh daripada nabi-nabi, orang panggil amalan mereka, kerja mereka sebelum daripada dibangkitkan daripada rasul, sebelum dibangkit mereka jadi nabi, maka kerja mereka yang Allah Ta'ala beri tugas pada mereka, yakni jadi kemala kambing. Apakah hikmatnya dan apakah sebabnya Allah Ta'ala bagi pada setiap Nabi, setiap Rasul, setiap orang belum daripada nak jadi Nabi, jadi Rasul, kebanyakan dan pula galik daripada mereka menjadi kemala kambing dan melihara kambing. Maka kata sini, fama min nabiyyin illa ra'anha.
Maka tidak ada daripada seorang nabi pun, tak ada daripada seorang nabi illa ra'aha, malaikat meliharalah ia nabi akan ghanam. Nak yak tak ada seorang daripada nabi pun, makna kata semenjak daripada hidupan dia dan semenjak daripada dia tu dibangkit jadi nabi dan rasul tidak melihara kambing, makna kata tidak ada seorang daripada nabi tak ada melihara kambing. Bahkannya daripada setiap-tiap nabi, setiap rasul sebelum daripada bangkit jadi nabi dan rasul, mereka itu semua daripada kemala kambing, orang yang pelihara akan kambing. Mananya dalil, mananya tanah mana pecemi, kama akhbara an dzalika as-sadiqul masduq, seperti mana, seperti perkata dan seperti hadis akhbara yang menceritalah akan dia, an dzalika kama akhbarahu, seperti mana barang yang mencerita akan dia, an dzalika daripada dimakan itu, dan dimakan mana, dimakan kata setiap-tiap nabi ataupun tidak ada seorang nabi pun, makna kata sebelum daripada bangkit jadi nabi rasul tak pelihara kambing, tak ada. Mencerita benda ni as-sadiqu, oleh yang membenar. Siapa dia yang benar? Ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-masduqu, yang dibenar akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, fi haditsin lil Bukhari, pada satu hadis yang diriwayat dan dicerita akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Imam Bukhari. Wa haza aidan wa hazihi, dan bermula ini ar-riayah, apa ini pelihara kambing. Setiap nabi pelihara akan kambing. Belum pada bangkit jadi nabi dan rasul, mereka itu dikatakan pelihara akan kambing, jadi kemala kambing. Wa hazihi riayah aidan man balaghal hikama, mereka yang bersangatanlah ia, mereka yang bermubalaghah ia, yang bersangatan ia, al-hikama, akan segala hikmat-hikmat. Noyak kata orang mana yang bersangat tenok kepada hikmat, maka dia saat ini tidak lepas daripada melihara kambing dan pula jadi kemala kambing. Fa innal insan, maka kerana sesungguh bahwasanya, fa innal insan, sesungguh, yakni kerana sesungguh bahwasa manusia itu, izastar'al ghanam, apabila meliharalah ia akan kambing. Jadi nak oyak kata manusia ni apabila dia tu pelihara kambing, dia jadi kemala kambing, orang yang jaga kambing. Maka sini dia katanya fama min nabiyyin illa ra'aha, tidak ada daripada satu nabi tak ada melihara kambing tu, tak ada. Bahkan daripada setiap nabi, setiap rasul lalu mari kok jadi kemala kambing dan pelihara kambing. Apanya mubalaghahnya, hikamnya, hikmat-hikmat ya Allah Ta'ala jadi pada setiap rasul, setiap nabi melihara kambing. Wahia, dan ia kambing ni adhaful bahaim, ialah dikatakan sedaih-daih dan selemah-lemah daripada binatang-binatang. Nak ya kata semua daripada jenis binatang ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari yang disayangi, penonton-penonton semua, nak oyak kata binatang hak yang paling lemah sekali, binatang hak yang paling kurang sekali, binatang hak yang paling orang paling degil sekali, ialah kena kepada kambing. Tengok kambing ketika kita pelihara dia, maka kita nak uya pergi makan upuk saat ni tu waktu muntah basah, maka dia saat ni tu nanya gapo nyerebah kaki, kena kita heret, kadang-kadang tak mugi, kadang-kadang kena kita heret, kadang-kadang kita kena akik, kalau akik rugi, nyonya kata jadi culah kambing ni, dia tu degilnya. Maka sifat bagi kambing ni dikatakan gapo, sedaih-daih dan selemah-lemah dan sedegil-degil daripada jenis-jenis binatang. Lembu tak degil sangat, kuba tak degil sangat, ayam tak degil sangat, kucing tak degil. Tapi kami ni dikatakan binatang yang paling degil, binatang paling susah yang kita nak hajar, yang paling payah yang kita nak membelakan dia. Ni hikmatnya, kerana Nabi nak belakan manusia lagi, dia nak bercara manusia lagi, dia nak dakwah manusia lagi, dia nak pimpin manusia, mengajak manusia pada Allah, maka Allah Ta'ala beri kepada setiap-tiap Nabi supaya nak jadi kerahkan hati,
Kerah ke mana? Nak we tegakkan hati, nak we jadi kemahkan hati, nak we kuatkan hati, nak we tegakkan hati, maka Allah Subhanahu wa taala beri kepada para nabi sebelum daripada bangkit jadi nabi, we feel kami. Karena kami ni satu binatang yang paling dhaif dan binatang yang paling degil sekali. Dan apabila berherakan kami, sakana qalbahu ar-ra'fatu wal-lutfu ta'attufan, diamlah, tenanglah akan hati. Jadi tenangkan akan hati para nabi ni. Manusia saat ni, ar-ra'fatu, oleh berhalus ia, wal-lutfu, dan berlemuk ia, ta'atufan, sebagai berlemah lemuk. Asal hati manusia saat itu dia kerah, kita kata hati manusia sendiri pun kadang-kadang dia kerah, dia gapo, dia degil. Tapi apabila dia pergi perakan kambing daripada satu binatang saat ini sangat degil, binatang yang sangat dhaif, binatang yang sangat payahnya nak hajar, binatang yang payah yang kita saat itu nak bela dia, maka apabila seorang manusia dia pergi belakan kambing, berlama-lama dengan gapo duk perakan kambing, hati dia tu membawa ke jadi gawa ketenangan. Jadi tenang, jadi sedap, oleh berlemah lemuk dan pula berhalus dia sebagai halusi yang beramat-amat dengan sebab dia tu perakan kambing. Ni kerana inilah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala wibhirakan kambing kerana Nabi kita pada masa umur 15 kali nak saudara susu dia daripada nak adik dia, susu daripada anak Halimah Sa'diyah, maka Nabi saat itu duduk perakan kambing di mana? Yakni Nabi perakan kambing ialah di kawasan Bukit Jiatsud ataupun Jiatsad, di kawasan itu daripada Jabal Auliya tu, di situ ia ada cara. Katanya dalam satu sejarah, di dalam satu cerita, Nabi kita duk pera di situlah. Celah-celah bukit tu orang panggil ni Jabal Auliya, ni Jiatsud, belah ni Syabal Ali. Maka di celah jarak itulah Nabi kita duk perakan kambing pada masa umur dia tu 15, yakni pada ketika dia balik, maka ambil upah yang sekadar daripada keluarga-keluarga dia untuk belilah sekadar daripada orang panggil khamih benda yang sikit daripada hajat dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setiap nabi yang sabit belum pada nabi pun pelera kambing. Kenapa? Untuk nak tenangkan hati. Apabila dia pera ni nak katanya dah, kambing ni satu binatang yang susah aja, yang degilnya perangai, yang degilnya tabiat dia, payah kita nak heret dia, payah kita nak ajar dia dan pula nak bela dia. Fa izan taqala min zalika ila riayatil khalqi, maka apabila berpindahlah ia Nabi min zalika, daripada dimakan itu, daripada meliharakan kambing, selepas daripada Nabi itu berpindah daripada meliharakan kambing, jagakan kambing, daripada binatang yang sangat-sangat susah kita nak hajar, maka berpindah dan beralih ila riayatil khalqi, lepas daripada tu nak melihara pula makhluk, nak melihara pula manusia, nak jaga pula manusia, nak mengajak manusia, nak dakwah manusia, maka manusia ni dikatakan satu makhluk yang paling keras sekali, yang paling payah sekali, yang paling degil lebih pada kambing lagi. Sebab tu mula-mula daripada Allah Ta'ala nak bangkitkan jadi Nabi tu, Allah Ta'ala saat itu ajar pada Nabi, suruh pelera kambing dulu. Pelerakan kambing, jaga kambing, kerana kambing dikatakan binatang yang susah nak ajar, yang degilnya tabiatnya. Maka lepas daripada pinahan daripada jaga kambing, pelera kambing, Allah Ta'ala suruh pula pelera manusia, jaga manusia, dakwah manusia, mengajak manusia kepada Allah. Manusia ni dikatakan binatang ataupun dikatakan makhluk yang amat-amat susahnya. Kemudiannya, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berfikir. Makna kata Nabi mula-mula Allah Ta'ala ajarkan pera kambing, selepas daripada tu dia saat itu nak melihara manusia, token manusia, nak beki manusia. Ini perlu kepada sabar yang beramat-amat. Kena tehel lasok, kena tehel sabar, kena tehel maki. Dia mau kata berbagai-bagai bermacam-macam. Kana lamma hudhiba awalan minal haddati tabi'ati wa dhulmil gharizi fayakunu fi a'dalil ahwali. Adalah ia Nabi lamma hudhiba, tak kalau dibersih akan Nabi, disucikan akan Nabi,
awalan pada permulaan. Tak kala disucikan Nabi, dibersihkan akan Nabi, yakni pada permulaan minal haddatit tabi'ati, daripada perasaan yang semula jadi. Apabila dia saat itu dibersihkan daripada tabiat semula jadi dia, wadzulmil gharizi, dan kezalimi yang basah asal daripada tabiat semula jadi. Kerana dia tu melera kambing, satu melera kambing jagakan kambing ni ialah satu perkara yang nak menghilangkan daripada sifat-sifat orang panggil sifat tabiat semula jadi, hak yang basah kerah, yang basah tak puas hati, maka Allah Taala nak perhilangkan benda-benda tu semua. Fayakunu, maka adalah Nabi ketika tu fi a'dalil ahwali, pada sebetul-betul daripada kalakuan, pada sebetul-betul daripada keadaan-keadaan. Kalakuan Nabi tu jadi betul. Sebab itulah makna kata seorang saat itu dia nak buat satu perkara, dia kena latih satu perkara tu dulu. Misalnya kita kata seorang saat itu nak klik mengajar di rumah, nak jadi tok guru, nak jadi orang alim, maka dia kena latihlah di pondok dengan mengaji, dengan berlatih, dengan mengajar, dengan tero'oh, dengan apa saja. Ketika dia nak klik kapung tu, orang panggil dia kena tepuhkan benda berat daripada dia duduk pondok lagi. Maka para Nabi, sebelum daripada dia nak pelihara manusia, dia nak jaga manusia, dia nak dakwah manusia, makna kata belum pada tu dia kena ajar dah. Tuhan nak ajar dia dah. Tuhan nak latih dia, pergi peliharakan binatang yang amat-amat degil, yang amat-amat susah nak bela, yang sedoeh-doeh daripada binatang, supaya nak royak kata lagi kan datang yang akan tepuh benda kuat pada ni lagi, yang lebih degil pada ni, yakni daripada manusia dan makhluk, satu makhluk dikatakan manusia. Habis kat tu. Walamma syabba sallallahu alaihi wasallam kana yattajiru, dan tak kala pada masa muda Nabi. Tu makna tak ni nak ayat cerita sebelum daripada bangkit Nabi jadi rasul. Walamma syabba sallallahu alaihi wasallam, dan tak kala bermuda ia Nabi, masa Nabi tu muda. Pada usia Nabi tu muda, kita tak masa muda lah, wairung lah kita kata. Pada masa Nabi tu mudanya, kena telah adalah ia Nabi. Nabi pada masa ketika dia muda, umur dia tu 25 tahun, yatajiru, buat berniaga lah ia Nabi. Ni nak kata Nabi umur dia tu muda, usia dia pada ketika muda, maka dia buat berniaga. Maka dia pergi penyekan satu reta ataupun kepala modal daripada Siti Khadijah. Maka dia pergi penyekan harta daripada Siti Khadijah, yakni masa dia tu umur 25 tahun. 25 tahun, maka dia saat itu dah ramai daripada laki-laki, daripada orang Arab Quraisy dan Arab-Arab yang lain, pergi minta penyekan kepala modal daripada Siti Khadijah. Kerana Khadijah ni orang panggil satu orang, kanat za syarafin, orang yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai kemudahan, yang mempunyai kaya-kaya, maka laki-laki semua pakat pergi minta kepala modal nak buat berniaga. Kemudian Nabi kita apabila pergi minta, Khadijah banyak sekali kepada Nabi. Zaman ni, masa ni, Nabi SAW umurnya lebih kurang 25 tahun. Sebab dia kata, walamma syabba kana yattajiru, dan tak kala masa muda Nabi, kana adalah Nabi, yattajiru, buat berniaga lah ya Nabi, wa kana syarikuhu, dan adalah orang yang sekutu dengan Nabi. Sekutu Nabi jadi kawan Nabi dalam ketika berniaga ni, As-Sa'ib ibn Abi Talibin, ialah kena pada As-Sa'ib. Ni selepas daripada Nabi tu duk menego, maka taulan bagi Nabi dalam keadaan Nabi menego, kawin bagi Nabi ketika Nabi menego, ialah kena kepada As-Sa'ib ibni Abi Talib. Masa dia umur 4 tahun, ya ibuna, ayahna sudah mati, sudah meninggal dunia umur 4 tahun Nabi. 2 bulan Nabi saat itu ayahna mati, maka umur 8 tahun duduk dengan Abdul Muttalib. Apabila Abdul Muttalib saat ini daripada 4 tahun sampai 8 tahun, Abdul Talib pun mati, pun wafat. Maka hidup dengan bapa saudara Abu Talib. Masa umur Nabi 12 tahun, Nabi pergi Syam kali pertama dengan bapa saudara sebagai jadi rifkuhu, yakni taulan bagi bapa saudara
saudara yang dikata Abu Talib. Duk mari apabila Nabi tu muda beliau, Nabi tu orang muda, Nabi tu orang panggil werung, maka Nabi saat ni buat menego, dia penyekan harta bawa pala modal daripada Siti Khadijah. Maka orang yang jadi kahwin dengan Nabi ketika menego ni ialah kena pada as-saib. Nah, as-saib tu siapa dia? Ialah dikatakan taulan bagi Nabi di dalam ketika Nabi tu bernego. Deh. Wa dhahaba bitijarati, dan telah pergilah ia Nabi bitijarati, dengan buat perniagaan ya Nabi. Nabi pun pergilah buat menego. Li Khadijah radhiyallahu anha, bagi Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi pun dia saat ni apabila dia penyeh harta saat ni buat pala modal daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Selepas daripada tu, maka Nabi pun gi buat menego. Maka kawan bagi Nabi, taulan bagi Nabi ketika Nabi gi buat menego, daripada gana, daripada harta pada Siti Khadijah, Nabi pun gi buat menego. Pergi buat menego Nabi kerana penyenya harta daripada Siti Khadijah sebagai buat pala modal. Bernego Nabi tu pergi menego ila Syam, pergi kepada Syam. Hak kita cerita pada Syam. Kerana orang Arab dulu daripada Quraisy, maka pernego Arab saat itu dia akan lakoh Madinah, lakoh ke Khaybar, lakoh Khaybar masuk menuju mai ke Tabuk, lepas pada Tabuk tu masuk ke Syam. Ini tempat perniagaan di antara orang-orang Arab dan Arab Quraisy sendiri pun akan menego di sana. Sana-sana saat ni tu orang panggil tempat maju. Lagi pula sana tu orang panggil di lama-lama dah beribu tahun dulu tu. Di Syam ni orang panggil satu tempat pusat perniagaan yang terbesar di kalangan orang Quraisy dan orang-orang Arab yang lain. Kemudian Nabi buat menego kerana penyekan pala modal daripada Siti Khadijah ibu bapa pergi pada Syam, menuju pada Syam ala ja'lin, kerana satu umpahan. Kerana Siti Khadijah tu upah, tak apalah Muhammad, membuatlah menego ambilkan harta ataupun masalah mungkin nego untuk aku, tapi tak apalah kalau ada laba aku bagi persing dengan engkau, aku akan bagi laba dan bagikan upah pada engkau. Supaya kita lah duk nego lah ni, maka adalah persing dalam tu. Kalau buat nego MW ko ataupun nego zurian ko, nego gapo semua ni, kalau bukan hak kita sendiri, maka dia akan bagi persing, bagi upahan kepada kita. Maka Nabi pun pergi buat nego di Syam saat itu kerana harta Khadijah. Maka orang panggil pergi pada Syam kerana satu upah daripada Siti Khadijah, ya khudhuhu, yang mengambillah ia Nabi. Nabi pun ambil lah upah saat ni daripada Siti Khadijah. Khadijah ada berjanji dengan Nabi. Dia kata tak apalah Muhammad mungkin nego daripada hartaku, tak apalah aku nak beri upahan kepadamu. Aku nak beri upah kepadamu. Maka Nabi pun ambil lah upah saat ni. Upah yang dijanjikan oleh Siti Khadijah selepas daripada dia keluar menego. Walamma syarifat Khadijatuhu bizawajihi. Reka-reka dia royak sini. Dan tak kala kemuliaan Siti Khadijah. Mulia Khadijah. Dulu murun Khadijah tu dikatakan gapo dia ni? Kanat, adalah ia Khadijah ni za syarafin, satu perempuan yang mulia di kalangan Arab Quraisy. Semua tahu kata Khadijah ni orang mulia. Wa za yusrin, dan satu orang yang mempunyai kekayaan. Kaya lebih apa sini orang panggil orang ada tah, armihumita. Kecik mudah orang ada mata telinga lah di kalangan gulungan orang Arab, khasnya kepada folk Quraisy. Nak orang panggil Siti Khadijah alaihi salam ni radhiyallahu anha ni, makna kata dia ni ada mata telinga, lagi pula orang masyhur, orang yang terkenal, orang yang termakruf, dengan satu kata orang yang termulia daripada titih bagi Quraisy, dan dia ni satu orang kaya ibu bapa. Dan lagi mulia, tambah mulia lagi, dan tak kalau mulialah oleh Siti Khadijah bizawajihi, dengan sebab perkahwinan nyonya Nabi akan Khadijah. Jadi Khadijah tu orang panggil dikatakan orang makruf dah, orang terkenal dah di dalam kota Mekah, dengan kekayaannya, dengan kemuliaannya, nasabnya mulianya, nasabnya lebihnya. Lepas daripada tu orang kenal pula Khadijah sebagai tinggi lagi, mulia lagi, lebih lagi, sebab memperkahwini akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nak ayat kata kita saat ni tu,
nak tagih, tak nak tagih ibu bapa. Ya duduk di kita belaka. Tuhan kata dah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu Wa Taala tak ubahkan nasib kamu. Malaikatnya hingga kamu sendiri mengubahkan nasib kamu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguh Allah tidak mengubahkan nasib satu kaum, satu kumpulan, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka mengubahkan nasib-nasib mereka sendiri. Tengok ni, nasib Khadijah. Dia orang mulia dah. Dia orang kaya dah, orang lebih dah, nasab pun mulia dah, di kalangan orang-orang Quraisy ibu bapa, lagi pula mulia khatamah dengan sebab menikah dan berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu bapa, kita di hari ini kalau kita nak jagakan nikmat yang ada pada kita, nak jaga keluarga kita yang mulia, nak jaga harta kita yang banyak, nak jaga apa perkara yang ada pada kita, daripada anak menantu kita baik, daripada anak menantu kita berjuru, harta kita pun ada dah, kemuliaan kita pun ada dah di dalamnya kampung, di dalam kampung tu orang buat kira dah. Kemudian kita nak jagakan benda-benda ni, yang pertama sekali kita kena bersyukur banyak-banyak. Kerana kata Imam Ghazali, dia kata kena qaidun ni'am ialah apa? Huwal asyukru, bermula tamat akan nikmat-nikmat. Kita nak tamat nikmat kemuliaan kita, kekayaan kita, kemuliaan kita, kelebihan kita, anak menantu kita dalam berbahagia, harta kita semua. Imam Ghazali katanya qaidun ni'am huwa syukru, ialah nak tamatkan nikmat tersebut lucuk daripada kita, anak bini kita, keluarga kita, harta kita tersebut lucuk. Nak hidup lagu ni semua sampai ke mati. Maka Imam Ghazali mungkena bersyukur banyak-banyak dengan apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepadamu. Kita tengok sini, Siti Khadijah ya orang mulia dah, orang lebih dah, orang jangok dah, orang yang dimasyhur dah, lagi pula orang yang dipandaikan mulia di kalangan Arab. Tapi dia saat ni tukar ambil benda yang lebih molek, ambil benda keberkatan masuk dalam rumah. Gapa? Yakni dia berkahwin, sanggup kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak fofok kita di hari ini, hanya khasnya kita nak pesan pada pemuda-pemuda dan pemudi, makna kata kita nak berkahwin, kita ikutlah dengan hak ibu dan ayah kita. Jangan kita ada waktu banyak ni, hak duk telefon ke amor pun banyak, pesing anak saat ni tu, tak dengar kata ayah, tak dengar kata ibu. Wasa nak nikah dengan hak ya kene. Payah kene saat ni kene, ya nak berapa hari. Makna ya kene tu kadang-kadang budak ya tengok kau dah sejekal, kau dah setapak, ataupun kau dah serta. Ya tak suluh lagi benda lepas dah tu. Apa nak berlaku, apa nak jadi, tapi orang tua tu ya tengok dah, ya nampak dah. Sebab itulah nak pesan kepada kepada pendengar-pendengar semua hak belum berumah lagi. Khasnya belum berumah. Kalau jantan belum pada bini lagi, kalau hak tina belum pada belaki lagi, minta dengar. Kalau orang tua tu mumik hak ning lah WO, mumik hak ning lah mik, walaupun huduh rupa sikit, tapi akhlak dia bagus. Budi kata, budi pengerti dia jadi, walaupun sakit di mata tapi seni di hati. Mumik hak ning lah he awe. Kalau tina mihak ni lah, mik kena ke dia. Walaupun ia terhuduh sikit perangai dia, comel. Walaupun ia tak ada harta, tapi ia comel budinya. Ini ibu bapa dan saudara-saudari. Tengok Siti Khadijah. Ya kaya dah, ya seni. Kalau nak pilih lebih pada Nabi, tak ada apa. Tapi Nabi orang sesak ya. Nabi tak ada kaya. Siapa Nabi nak menega? Kena penyih harta Khadijah sebagai wak Ra'sul Mal, kepala modal. Tapi Khadijah nampak orang panggil benda keberkatan, benda kelebihan, benda yang nak terjadi bagi Muhammad ni, kau lebih satu hari. Sebab tu orang kita nak darjat. Yang ada sakut belakang ni. Sakut rumah duk uyak dah dengan rumah tangga, sakut dengan anak bini, sakut dengan perkara yang ada di rumah. Ni orang panggil banyak ni. Banyaklah kita nyanyi juga hak setengah-setengah duk telefon tu. Tak tahulah banyak masalah sangat di dunia sekarang. Munglah tulah kulah ni lah ibu bapa tak tahu nak royak ke mana. Masalah Allah banyak sangat. Tak tahulah ni dunia ni setara ni nak apa nak selesai tak boleh dah, nak tolak tak boleh dah. Kemudian kita semua kena banyak-banyak berdoa. Banyaklah deki kena, banyaklah orang panggil sihir, banyaklah kata begitu, kata begini, banyaklah buat benda-benda tak baik.
Inilah kita kena fikir, kita kena suluh, kita kena kira baik-baik. Di zaman sekarang, zaman yang terakhir dah, zaman yang hujung sangat-sangat dah, maka kita kena pakat mikir dah. Dengar kisah Nabi, dengar sejarah Nabi, bukan semata dengar masuk telinga kanan, tubik telinga kiri. Masuk telinga kiri, tubik telinga kanan. Jangan. Bakat buka telinga wi molek, buka mata wi molek, buka hati molek. Terimalah bekas kita ni daripada sirah Nabi dan kehidupan Nabi dengan Siti Khadijah, kehidupan Nabi dengan Quraisy. Nabi duduk macam mana, ini kita kena pakat fikir, ini kita kena pakat rendung, dan ini kita kena pakat halusikan apa yang tengok Nabi ni. Wa kanat, dan adalah Siti Khadijah zata yasarin, satu perempuan yang mempunyai kekayaan dan kemudahan. Dia ni satu perempuan yang sangat-sangat muda, satu perempuan yang sangat-sangat kaya, satu perempuan yang sangat-sangat indah, satu perempuan yang sangat-sangat cantik di kalangan orang Arab. Amila, berkerjalah ia Nabi. Nabi pun bekerja fi maliha, pada hartanya, harta Siti Khadijah. Nabi susah tapi bini dia kaya. Ya ada berlaku kita ni. Kadang-kadang tok lelaki tu sesak, bini tu kaya. Kadang-kadang tok lelaki kaya, bini tu susah. Orang panggil bini tu makan upah daripada tok lelaki. Nabi kita tak. Dia ni susah, dia sesak. Tapi orang panggil makan habuai dan hasilnya daripada khija'ah, daripada harta isterinya. Amila fi maliha, berkerjalah ia Nabi fi maliha, pada hartanya, harta Siti Khadijah. Wa kana, dan adalah ia Nabi yakulu, makan ia Nabi min natijati amalihi, daripada natijah hasilnya kerjanya kerja Nabi. Perhati molek ni, kita nak wikhah kepada orang jatuh. Tengok Nabi, walaupun dia susah, bini dia kaya Siti Khadijah, tapi Nabi tak ada makan tidur. Tak ada makan tidur. Tak ada makan tidur. Tapi hanya kita belah lah ni, kita jalan kok jalan. Jalan kok dapat hospital jalan tu deh. Maka ada satu hari tu kita belah. Berarti dia pergi merah ibu bapak deh. Maka ada ramai ke, fok-fok tino duk buat mutu jual susu tu. Jual susu sendiri, kenapa? Kerana cari nafkah. Tok lelaki duk mana ketika ni? Abang tu duk mana? Kita mikirlah otak kita, Allahu Akbar. Tok lelaki tu tanggungjawab gapo ni? Tok lelaki ni akan disoalkan oleh Allah Ta'ala ni. Buku nafkah dia jadi hutang. Ingat molek bagi suami-suami. Misalnya kita tak kebanyakan manusia, kebanyakan keroliknya, kena belanja sehari 200 kop. Kita kena wi nafkah pada bini kita untuk dia saat ni belanja oleh rumah, belanja di dapur untuk anak. Maka 200 sehari, 200 sehari kita pasti kena belanja. Ataupun 100 sehari. Kita susah sikit 100 sehari. Tapi tok lelaki tak ada belanja wi ke bini. Tak ada wi nafkah pada bini. Faham molek bak nafkah bukan sekadar belanja makan minum. Ya 3 perkara sebut kata nafkah, makan, minum, lagi pula orang panggil nafkah saat itu berapa lagi? Daripada pakaian, makan, minum, lagi pula pakaian lestahang tu apa kali. Ini masuk dalam nafkah bagi lelaki dan suami kepada isteri. Lepas tu kita tengoklah bining setengah saat ni duk jual lucing kok baru baku nibong ni. Bining wak mutu perin cari duit, nak wi duit gawa, nak wi ada duit. Wak kana tok lelaki saat ni Allah bangun pagi hari tu duk dah kopi dah. Anak gi minta duit ke tok lelaki kata nak ayah duit ya. Klik minta ke mek mung. Klik minta ke mek mung. Mek pun susah cekak mana dapur lagi, mana kena basuh baju abai lagi, baju tok lelaki lagi, baju anak lagi, kena wak lak nasi lagi, kena kerja lagi, jual lucing lagi, jual susu. Allahu Akbar. Gano tu lalu pakak mikir weh. Hak duk dengar dah ni pakak-pakak mikir weh. Kalau tok lelaki duk macam ni tanggungjawab besar tu, maka kita saat ni kena royak Tuhan sosa tu. Tuhan kan tanya kita, "Hei Mamat, hei Dollah, hei Kaya, hei Mahmud, gana mu duk tah dunia dulu, duk lok bini mu duk kerja lek luar tu. Duk jual susu lek luar tu, duk jual lucing lek luar tu, duk jual kain lek luar, pas mu duk mana?" Ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya kita satu persatu, so kok mana ni? Bukan mung tanggungjawab mung hak wi nafkah pada isteri, nafkah belanja pada anak-anak bini, pakai setahun tu apa kali, tu orang panggil di atas mungnya kewajipan. Tapi mung duduk di mana di hari tu? Tuhan akan betul di atas kita satu persatu, so ke atas kita.
Fikir baik-baik. Bagi orang jadi suami, hak jadi tok lelaki tu fikir baik-baik. Namun tanggungjawab tu akan disoal, ditanya. Tak lepas tu. Dunia boleh lari lagi, COVID lah ni. Demo lockdown, demo katuk di antara cangwa. Hayat ada jalan lari, boleh lari lagi. Tapi akhirat esok nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Tak ada tempat nak lari. Nak lari kerana manusia tu duk bertindih-tindih. Wattal gapa? Il gapa? Makna kata orang panggil bertindih-tindih di antara betih kaki pun ni. Wal taffatis sanku bisan. Yakni bertindih-tindihlah oleh kaki dan pula betih. Pak kita nak lari ke mana lagi? Oh, tak ada jalan nak lari. Kalla la wazar. Di mana lagi kamu nak lari? Ainal mafar. Di mana kamu nak lari lagi? Sini mu boleh lari. Mu boleh helah. Mu pandai berkecek di hari ni. Oh, orang kata lah tu, mulah ting. Orang kata kok ni, mu kok tu. Orang kata macam ni, mu macam ni. Boleh larilah di atas dunia ni. Boleh helah lah atas dunia. Maya lagi. Oh, kawai buku semaya. Malah kata apa? Kawai dulu dah orang. Tapi tuai malah macam hai. Kecek tu malah atau apa? Kadang-kadang muhaya. Oh, kawai ni kalau tak semaya kawai tak boleh duduk. Tak tepung dengan semesta kawai tak boleh duduk. Allah, ngana tu lalunya. Tibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita pakat-pakat fikir tengok banyak benarlah lagu ni nampak dia jual lucing apa Allah. Orang Arab mungkin macam ni, Arab orang jatuh kerja. Kalau kita genak Arab ni orang jatuh semua jual kakung, jual kerak, jual khiyat, timu batai, timu. Fok jatuh aja jual air, fok jatuh. Tapi mah kita jadi dunia balik sikit. Fok tino semua lebih kuat kerja daripada jatuh. Jatuh tu duduk mana weh? Jatuh nanti nak makan hasil bini kau lagu mana? Ni akan disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Ni kita kena fikir tu akan soal kita satu persatu. Wa haqqaqallahu mamtanna alaihi bihi fi suratil duha bi qauli jalla zikruh. Dan telah mempercerak oleh Allah, telah mentahakku oleh Allah, mamtanna alaih, barang yang memberi nikmat Allah alaihi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihi dengan barang fi suratid duha, di dalam surah duha. Ini Allah Taala nak mentahakkunya, nak menyatanya, nak memperceraknya barang yang Allah Taala mempernikmati dan pula Allah Taala memberi mengkurnia ke atas Nabi dengan sebab barang fi suratid duha, di dalam surah duha. Allah Taala biqaulihi ta'ala, biqaulihi jalla zikruh, dengan firman-Nya jalla zikruh. Dengan firman Allah Taala jalla zikruh yang maha besar oleh sebutan Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awan wa wajadaka dhallan fahadan wa wajadaka 'ailan fa'awna. Dia katanya Allah Subhanahu Wa Taala firman-Nya, ayat kata Allah Subhanahu Wa Taala nak mentahangkuknya akan barang yang Allah Taala beri nikmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suratul duha. Suratul duha yang kita nak baca itulah wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpahnya dengan waktu duha. Mana waktu duha? Yakni waktu matahari naik, segala kita tengok di hujung bumi, di kaki langit, seolah kita nampak matahari itu supaya dengan satu galah tinggi rendah dia. Maka Tuhan bersumpah dengan waktu duha tanah. Alam yajidka yatiman fa'awan. Tuhan kata, adakah tidak mendapat engkau dikau ya Muhammad yatiman, engkau tu yatim piatu? Adakah tidak mendapat engkau masa kecil-kecil dulu, masa engkau umur 2 bulan, duduk di dalam perut bagi ibu, dikandung ibu, maka dimatikan ayah kerana nak pergi apa? Abdullah ayahandanya nak pergi berniaga ke Syam. Ke mana? Apa lipa mana? Pergi berniaga di Syam. Kerana orang Arab dulu, ia pergi berniaga di Syam. Abdullah sendiri kerana nak pergi carikan harta, cari duit untuknya Nabi dan pula ibundanya, maka Abdullah pergi berniaga di Syam, lipat balik pergi matikan di Madinah, di kawasan bagi pok-pok saudara dia. Maka Nabi umur 4 tahun, maka diwafat pula oleh ibunda ialah Aminah. Engkau masa kecil-kecil tu yatim piatu Muhammad, fa'awa. Lagi pula engkau saat itu orang panggil apa?
Nah, awa mendiami engkau fa'awa. Ya katanya wa wajadaka dhallan fahada. Ketika mung tu kecil dulu, mung tu yatim piatu Muhammad, tidak bapa bagi engkau dan tidak ada ibu bagi engkau. Sebab itulah anak yatim kita perlu juga kita kena buat baik ibu bapa. Jangan kita menghina. Kalau misalnya budak ni ayah dia, ibu dia mati kecil-kecil, kita boleh bantu, kita bantu. Kita boleh tolong, kita tolong. Jangan menghina sekali-kali kepada budak-budak dan anak yatim yang ada di kawasan kita. Kita boleh bantu duit, kita bantu duit. Boleh bantu pakaian, kita bantu pakaian. Boleh bantu makan ni, kita bantu makan ni. Jangan kita buat zalim kepada anak yatim. Dan selagi jangan duk makan harta anak yatim. Orang makan harta anak yatim, ia akan heret siapa harta dia. Ingat molek ibu bapa. Saudara-saudari yang disayangi, siapa dia makan harta anak yatim, orang ni satu hari kalau harta dia ada 100 juta, maka akan diterheret siapa dia tu, orang pengecum. Lagi pula lum lalai, lagi pula ia akan bingrak harta dia dengan sebab dia makan harta anak yatim. Kena beringat ni, orang ada cara harta anak yatim daripada penghulu, daripada wali bagi anak yatim, hak duk cara tentang harta anak yatim. Jangan duk buat nyanyo ke anak yatim, jangan duk makan harta dia, jangan duk makan pesaka dia. Kalau kita makan harta anak yatim, bukan sekadar kita akan jadi berkelai kabut, anak cucu kita tu akan selerak tabuk habis. Maka Nabi SAW kemudian dia mau tanyanya, kita jawab setagi sikit nah. Dia mau kata bila masa habis waktu duha nah. Kemudian kita akan jawab setagi. Kemudian Nabi itu masa dia hidup saat itu kecil-kecil, dia kata alam yajidaka yatiman fa'awan. Nabi itu didampak akan dia keadaan dia saat itu yatim piatu fa'awan, mendiami Nabi dengan keadaan begitu daripada umur 4 tahun dah 2 tahun setahun tu duduk dengan orang dah, duduk dengan Halimah binti Zu'aib As-Sa'diyah, duduk mari sampai 4 tahun duduk dengan mak sekejap, mak pergi ziarah ayahanda di Madinah, mati di situ pun dah. Mati tu maka diambil pelera akan Nabi oleh cernya Abdul Muttalib. Duk dengan cer saat ni umur 8 tahun, mati buat dah cer. No ayat tu nilah kelai kabut. Lepas tu Tuhan kata lagi, wa wajadaka dhallan fahada, dan mendapat akan dikau ya Muhammad dhallan, keadaan berkelai kabut, tak tahu nak pergi ke mana. Tak tahu supaya kita lah. Dia tak ada bapa, dia tak ada ibu, maka hidup berkelai kabut lah. Nak makan gapo susah, nak kok tu kok ni susah. Duk dengan orang sterik, orang panggil hidup yang tersesat, hidup yang berkelai kabut, hidup tak tahu ke mana arah. Fahada. Lepas tu Tuhan kata aku menghidayatkan akan dia. Akulah wi pertunjuk kepadamu dengan wikan Quran, dengan wikan kitab ni. Allah Ta'ala hidayat kepada Nabi SAW. Wa wajadaka ilang fa'arna, dan mendapat akan dikau saat ni susah. Engkau tu papa, engkau tu pakai ya Muhammad tika kecil. Fa'auna, maka wikaya Allah Ta'ala akan dikau ya Muhammad. Mungkin ingat ni. Supaya kita lah masa budak, masa kecil kita saat ni tu Allahu Akbar susahnya. Berkelai kabut, ayah pun tak ada, ibu pun tak ada, nak makan pun susah dah. Hampak mati seorang tu pun habis diri dah. Kamu ada terhingga sikit. Ni dak pak pun tak ada, mak pun tak ada, cuma duk tupai kawai chair, duk tupai kawai pak dan nak setara mana. Tu berkelai kabut tu Tuhan katanya wa wajadaka dhallan fahada, berkelai kabutlah Nabi, tak tahu kok tu gini, tak tahu ulu hilir, nak royak tak kena we kehidupannya, susahnya, duk dalam dukaannya, duk dalam duka ceritanya, duk dalam kecil hatinya, lagi pula orang panggil dah wasa hinanya, wasa kecilnya hati, wasa belahnya. Kenapa? Tengok demo ada pak, demo ada mak, supaya kita tengok budak dia tengok budak anak yatim, dia tengok demo tu ada pak, ada mak, ada pak piping, pak saat ni wak mutu, pak beli barang tu, beli barang, dia pun kula jari Allah, ya ni pak pun tak ada, mak pun tak ada, nak barang gapo pun susah. Maka belahnya hatinya, kecilnya hatinya, zalan, bahasa kecilnya hati. Kenapa? Kerana demo ada dengan ayah, ada dengan ibu, piping di situ sini beli barang tu, ya tak ada. Maka Nabi kita pun macam itulah ibu bapa. Maka kita nak jawab soalan dah. Lebih kurang daripada hak demo tanya. Kita takut jadi panjang lebar sangat. InsyaAllah kita akan bersama semula pula masalah daripada sejarah kita. Maka kita nak jawab soalan. Nah saat ni demo tanya soalan apa?
Soalan kata babo, soalan bilakah habis waktu duha? Waktu duha tu habis bila? Maka waktu duha ni dia katanya waktu duha yang didobitkan oleh ulama ataupun telah dimenetapi oleh ulama. Telah dipagar oleh ulama, wakane oleh ulama. Waktu duha ni ialah waktu mana? Kama dia kita kata mula-mula, kita tahu matahari tu baik. Matahari tu baik pala dia ketika tu namanya waktu tahrim. Pas kita semaya subuh kan, usalli fardhu subhi, maya subuh siap kita kata. Semaya subuh siap saat ni sudah siap dah, selepas pada semaya subuh, orang panggil waktu tu dikatakan waktu tahrim. Waktu tahrim ataupun dinamakan waktul karahah. Makruh kita semaya akan sunat. Adapun kita nak qada tak ada masalah, tapi jangan duk niat nak qada pada waktu tahrim lah. Tapi waktu tahrim tu nak semaya qada boleh, tapi nak semaya sunat tidak dipergalakkan oleh syarak dan dilarangkan oleh syarak, kerana ketika tu orang panggil duk berkelai kabut ketika tu. Duk mari saat ni tu matahari nak serak kau cerah dunia saat ni. Maka pukul ni setengah saat ni tu dikatakan apa dia? Kata setengah tu di situ isyraq. Waktu syuruk, yakni waktu terbit matahari daripada bumi. Isyraq ni waktu jadi kemacan dah. Cahaya matahari jadi kemacan, panggil seluruh dah daripada dunia ni. Maka situ sunat kita semaya 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraqi. Saja aku semaya sunat isyraq 2 rakaat. Maka waktu duha ni bila? Maka waktu duha ambil daripada matahari itu segala ataupun lebih kurang kita tahu 7.30 pukul 8 lebih kurang itulah. Matahari segala lebih dah. Maka situ dikatakan waktu duha, waktu matahari itu segala. Sebab itulah duk khilaf kata setengahnya sunat isyraq dengan sunat duha tu sunat tula ya. Orang panggil syai'un wahid, suatu yang satu saja. Tapi kata setengah dak, warna orang panggil sunat duha dengan sunat bagi apa? Duha dengan isyraq tu benda lain-lain. Kemudian mau tanya sini, waktu duha tu habis bila? Yakni habis apabila gelincir matahari. Ba'da zawali syamsi, selepas daripada gelincirkan akan matahari, maka ketika tu habislah waktu duha. Kecek mudah-mudahnya, waktu cacai matahari, waktu tu orang panggil waktu lain dah. Ambil daripada kita buhlah pukul 7.30 pukul 8, pergi pukul 9 tak habis ke waktu duha, pukul 10 tak habis, boleh kita negak situ waktu duha. Boleh kita nak semaya sunat duha. Usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Boleh kita nak semaya sunat duha. Waktu 10.30 boleh nak semaya duha. 11 boleh nak semaya duha. 11.30 pun boleh lagi. 11.45 apabila matahari cacai dengan kepala, maka ketika ni tak boleh dah kita nak semaya duha, kerana waktu dia tu habis. Tu dia mau tanya, bilakah masa habis waktu duha? Yakni apabila waktu kita tengok je pukul 12 time. Lagi pula matahari betul cacai dengan kepala kita. Maka waktu tu dikatakan waktu habis dah waktu duha. Habis dah selesai waktu duha, lagi pula nak semaya duha tak boleh. Maka dia mau tanya semalamnya, ibu bapa mau nak jawab semalam sikit. Soalan dia mau tanya. Soalan dia mau tanya, apakah patah perempuan yang bunting dan perut besar? Ni dia mau tanya masalah pelik-pelik. Supaya tu bomo dah lo. Supaya tu bomo dah mo ni. Tanya ke soalan. Orang tino tu nak patah po ibu bapa. Dia mau tanya tu. Dia mau tanya boleh jadi orang learning tu tak ada patah ni. Orang zamil-zamil learning tak ada patah. Tak ada patah. Beranak pak nyotek air batu. Sebab apa? Sebab tu orang learning tubuh tak tahan. Sebab tu orang learning orat tak tahan. Mudah sakit pinggang sebab tak ada patah. Sebab tu dia mau tanya, apakah patah perempuan yang buting dan perempuan hak perut besar? Kita nak jawab patah dia gapo dia. Allahu Akbar. Ambo ni jadi tok bomo besar. Tanya masalah siapa kenyamuk punya tanya mula ni. Allah, dia nak tahu babo tepo ni. Ana babo boleh royak belaka ni. Tanya siapa nyamuk, tak apa nyamuk boleh kedok. Ni tanya pula masalah perut besar. Perut besar duk demo babo tak ada perut besar, babo tak ada beranak. Maka demo tanya ibu bapa, kata apakah patan perempuan yang buting dan perut besar? Ni kita nak beritahu kepada orang baru. Orang tua-tua boleh jadi tahu. Orang umur 60, 70 ataupun 50 henak ke atas boleh dia tahu dan dia biasa dengar orang tua kecek. Tapi orang zamil lah ni je sekali fok modeng ni,
Fok hok duk dengan online, duk dengan sosial, golek ke fok ni ya tak ada dengan masalah ni. Ya tak faham kadang-kadang ya dengar wak tak dengar, ya tahu wak tak tahu, wak tak reti. Ni orang zaman lain. Sebab tu orang zaman lain ni tubuh tak tahan, derah tua, derah sakit pinggang, derah sakit orat, derah punah orat sebab ia tak patah sini. Maka masalah orang perut besar, mana oyak hapatah. Nak oyak hapatah sikit dah. Ni kecek benda tak ada lah kitab ni. Tapi kita nak royak belalah. Hak ni pengalaman. Dan pula ini sebagai pasupakan hak kita sudah lepas hidup dengan orang tua-tua. Nah, patah orang masalah perut besar. Dengan mulai hak perut besar dah ni. Maka hak mula-mula sekali hak tu kau lebih kena patah. Orang kandung anak hak mula-mula. Bahkan kalau demo ni beranak dah trik dua ataupun anak yang kedua, anak yang tiga tu kena patah juga. Tapi kurang sikit, hingga sikit. Tapi orang hak anak hak mula-mula, baru kandung, baru buting. Maka patah gapo mula-mula mana oyak? Mula-mula sekali kena patah benda tajam. Apabila kita tahu dah pergi peksaknya, ama kita pergi beli di Anamai, pergi beli di klinik, alat untuk gapo? Untuk nak gapo? Nak buat kata kan kita nak mari tahu kita nak kecing di atas alat tu, maka ya nampaklah di alat tu saat ni tu, kalau misalnya ya naik orat merah, bermakna kata dia saat ni tu sudah lekat perut. Dah kita ada kan, kita pergi beli di Anamai ataupun kita beli di klinik, beli di kedai ubat, anak satu orang panggil daripada alat untuk gawa, untuk nak buat kaji ataupun nak tahu kita tu perut besar ke tak perut besar lagi. Maka kita pergi beli alat tu, maka kita kecing di atas tu, maka dia tubiklah situ. Kalau tak ada perut besar, dia tak naik orat dia. Tapi kalau perut besar, dia nak nampak merah situ. Kemudian ibu bapa dan saudara-saudari, adik-adik kita duduk dengar semua ni, dan abang-abang jadi tok lelaki tu dengar baik-baik. Nah, mula-mula sekali kalau anak hak mula-mula hak sulung ni hak patut patah sekalinya, gapo dia? Kalau kita tahu dah, bomo kata mung ni kandung, mung ni perut besar 2 bulan dah. Maka hak mula-mula kita kena patahnya benda tajam. Benda tajam-tajam. Jangan duk makanlah besi-besi tu. Besi-besi yang hidup makan. Bukan maksud gitu benda tajam. Yakni makan ni hak tajam-tajam. Hak orang tua lagi dah. Jangan duk makan wah lanah. Ni wah lanah, kalau orang tu duk beramalkan wah lanah, maka golek ke orang panggil anak hak duk terkandung saat ni hak duk jadi seketul darah tu, dia tak kemah lagi. Kerana orang panggil umur dalam sebulan 2 bulan, dia peranak ke tu, orang panggil peranak ke ataupun rahim para puan ataupun sarang hak nak kandung anak, dia tak gagah lagi. Pada ni yang pergi makan wah lanah. Yang pergi makan wah lanah, dua amal wah lanah tiap-tiap hari. Deh. Ataupun dia buat amal I cook I Pepsi, I cook I Pepsi, I cook I Pepsi. Ni benar tanja ni. Duk tak berapa hari, demo kata dia tu turun darah dah weh. Turun darah. Gapo turun darah? Bergoreng dah weh. Deh. Sebab apa? Sebab dia duk beramal benda tajam. Dua amal benda tajam dan dua amal saat ni tu, benda yang tajam. Maka tergugurlah masalahnya. Tergugur masalahnya apa? Yakni tergugurlah anak sebab makan apa? Makan awak dengan buah-buah apa? Yakni barakat bagi anak kecil di beh. Dia makan benda tajam, luar. Maka dia makan benda tajam, makan benda tajam seperti walanah makan ekor. Maka mana uyak cerita masa duduk luar negeri, ada saudara kita seorang daripada saudara kita lah. Dia wahi makan makan ekor, maka anak dia tu lebih kurang 4-5 bulan dah dalam perut. Kabar-kabar gisau saat ni tu, gi suluh di hospital isteri, kata anak sudah mati dah, yakni seminggu dah. Kadang-kadang kalau umur 2 bulan, golek ke darah nak gugur turun. Nak jatuh turun, nak bergoreng. Ni kalau siapa ya tak patah benda tajam seperti wah lana dan seperti makan ekor, seperti makan Pepsi. Dan satu lagi tu pasal orang panggil patah daripada segi makan. Segi makan daripada benda tajam, ekor, wah lanah semua tu. Yang kedua, masalah orang panggil patah di segi berjalan. Patah di segi berjalan. Jangan duduk berjalan derah. Orang baru kandung umur 2 bulan ni, umur 3 bulan, makna kata dia nak berjalan derah pun tak boleh. Makna dia kena kokoh jalan, kena kokoh beringat. Lepas daripada tu, dia saat ni tu golek ke orang kandung hak mula-mula ni, kita duk tengok mari golek ke dia nak teremah punggung.
Tuhan nak uji termah punggung. Sebab tu dia apabila termah punggung, ya anak jadi berubah tempat duk. Kadang-kadang ya anak ni kepala turun bawah, lagi kaki naik ke atas. Maka anak duk tak betul, rasa tak sedap. Kadang-kadang ya nak goreng ketika tu. Sebab tu ya patah yang keduanya kena jaga di segi perjalanan. Jangan duk jalan dengan orang panggil beringat-beringat. Kerana apa? Kerana rahim kita tempat duk kandung anak, sehari duk jaga anak, ya tak gagah lagi. Yang tiga kita nak jaga lagi ke apa? Patah dari mana-mana. Patah masalah dalam masalah kita duk kandung ni. Duk kandung ni. Dia patahnya jalan jangan derah, jalan jangan kuat sangat, buat gapo kokoh dah. Jangan duk termah punga cak-cak. Dan yang tiga patah daripada bunuh binatang. Kena patah kat ni. Kena patah juga daripada bunuh binatang. Patah daripada bunuh binatang. Gapo? Binatang seperti kucing dan seperti ular, ceking gapo? Jangan kita katok. Ketika anak kita duduk dalam perut pok tu kena beringat benar-benar. Orang jadi pok, jadi bapak ni kena beringat. Ketika orang tina kita tu duduk kandung umur 2 bulan, 3 bulan, jangan kita pergi duduk godekan ular. Jangan kita pergi duk godekan binatang hengik apa ni. Ataupun kita rasa gerai dak kucing, kita pergi ikat di kaki kucing sampai jadi cekik. Maka anak kita golik ke dia keluar mari nak jadi cekik tangi. Ataupun kalau kita pergi kerak tangi kucing, pergi kerak tangi binatang, golik ke anak kita nak tubik mari nak jadi kudung. Ni benda tak ada dalam Quran ni. Benda tak ada dalam hadis. Tapi pengalaman hak orang tua-tua sudah lepas, apabila orang ni tika ya bining ya tu duk kandung umur 2 bulan, 3 bulan, ya pergi katakkan binatang, buta mata. Katak kucing buta mata. Anak ya tubik mari pun buta mata sebelah. Ni kena beringat ni. Kena beringat benar-benar. Bagi suami, bagi isteri, ketika kandung, anak belum ditiupkan roh umur 5 bulan. Belum sapa umur 5 bulan. Sebelum daripada sapakan masa Allah, masa tiup roh, maka ketika ni kita kena patah. Jangan duk godel kucing, sapa patah kaki. Kalau kita godel kucing patah kaki, maka anak kita pun nak patah kaki. Kalau kita pergi godel kucing butakan mata, maka butakanlah golik dengan anak kita. Tuhan nak kafarah lalu dah. Tuhan nak kisos lalu. Tuhan nak balas lalu tak kita. Kalau kita buat gampo ketika tu, golik ke nak berlaku dan hasillah tak sigi kepada anak kita yang ada dalam perut. Inilah paten ni orang-orang tua. Tapi kalau selepas daripada tiup roh dah, kita duk bergerak dah, anak pun duk gerak, duk tenang dah dalam perut. Isteri kita, bini kita, gerak dah gerak dah dalam perut kita ni, maka kita royaklah kepada abang dan kita sendiri ambillah asmaya. Ambil asmaya, pakak-pakak semaya hajat. Maya hajat 2 rakaat minta Tuhan tolakkan bala dan wi rahmat. Doa dengan Allah, ya Allah, menjadikanlah benihku ni, jadikanlah anakku ni daripada anak yang soleh, anak yang terbaik, anak yang boleh tupai dunia dan akhirat. Tu nak ayat tu paten ni orang tua. Yang pertama, jangan duk makan benda tajam dan seperti wahlana, seperti aikuk, seperti benda-benda yang tajam, harga pula gua gelimbing ke masalahnya. Yang kedua, cara berjalan kena beringat, jangan duk termah pungut sangat. Dan yang tiga, patah daripada bunuh binatang sebelum daripada ditiupkan roh. Itulah kita nak ayat patah ni setengah-setengah. Lepas tu dia mau tanya lagi setengah daripada. Tu salah satu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua, adakah harus kita nak buatkan perubatan tu? Haruskah kita nak buat perubatan? Buat perubatan tu ambil sirih pinih. Ni buat tok bombo ni. Allahu Akbar. Tok bomo pun tanya juga, dia duk ni tanya mo, dia kata ya semalam tu dia tu bomo urut orang. Maka dia urut orang saat ni tu, maka dia saat ni tiap-tiap kali dia nak urut orang, maka dia kena ambil sirih pinih. Dia mau kena Allah sirih pinih dia sepiak. Pinih saat ni tu kita kata sepiak lah panggil. Daun 3 lah pinih tu. Hak demo tengah kelak kati tu. Kelak kati demo kiri. Kerak ataupun demo saat ni tu. Demo gapo demo kerak dengan telak kati. Lepas tu demo buh dalam sirih. Sirih tu 3. Lepas tu kapus sikit. Allah akan sepiak pergi pada Tok Bomo. Lepas tu duit 12 kok keras. Kama dia kata haruh, kata haruh. Tak ada masalah nak buat sirih pinih. Tak ada masalah. Jangan duk pegang dengan sirih pinih tu lah. Kalau kita pegang semua kesel, misalnya Tok Bidan dia nak jamuh perut kan? Nak jamuh perut ni. Dia mau kata Tok Bidan dia pandai lah. Dia jamuh perut pak, dia tahu. Tu Hewi tahu. Orang panggil sebab itulah masalah ni. Masalah sirih pinih ni supaya dengan isteri. Supaya dengan isteri. Kalau kita pergi hospital, kita nak tahu nyakit kita ni nyakit gapo? Jantung ko, ataupun nyakit karang ko,
ataupun nyakit gapo masalah kapok orang panggil nyakit kapok ataupun nyakit gapo utan ke kapok utan ke ataupun perempuan ke ataupun nyakit gapo le perut. Hak ni dia kena isteri dengan alat dia. Masuk isteri pak maka dia serah maka tubik kertas kata jatuh mung ni jadi rusak sebelah ni. Ataupun batu karang mung ni ada digelik. Kadang-kadang pergi peksak di isteri saat ni tu peksak di hospital dengan isteri tak tahu berapa kali. Siapa pergi sirorok, siapa mau hajai. Tak nampak penyakit. Banyak ni ada mari ke rumah hamba pun ni. Pergi isteri dah, tak ada penyakit, darah tinggi pun tak ada, kecil manis pun tak ada, kok tu kok ni pun tak ada. Isteri tak nampak. Tapi dia mari sebut semari sarang dah. Satu hari carilah bomo kedai tu habis dah. Mari cari satu bomo ataupun carikan satu bomo. Bomo saat ni kata nak buat boleh tapi kena hala sirih pinih. Kerana syarat ia tu kena hala sirih pinih. Sirih pinih sepiak duit 12 kop. Dia pun baca. Maka dia baca cara dia tak tu hewik dia tu. Bacakan ayat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maka dia pejam mata. Deh. Jadi ya isteri tu rata dah. Isteri hak kedai, dia pesing pakai alat dan pula pakai api. Adapun isteri hak pesing kapung, dia pakai sirih pinih. Dia tengok di sirih pinih. Oh, dia kata nyakit mung ni, nyakit lama dah ni. Nyakit lama dah. Tapi hak tu hewi nampak dia. Ni orang panggil tu hewi nampak pada Tok Bomo. Ataupun tu hewi nampak kepada orang yang jadi bomo. Ataupun jadi bomo saat ni tu. Tok Guru kan tak kira lah. Tu hewi nampak. Bukan nyakit darah tinggi, bukan nyakit jantung, bukan nyakit tu nyakit ni. Ada nyakit satu perkara, duk orang panggil duk seli. Benda ni benda tak gai. Kalau isteri pun tak nampak, ada satu nyakit yang orang panggil duk seli di muh-mung saat ni. Deh. Duk seli di muh-mung, orang panggil demo ada letakkan di bawah, dah tia serimung tu. Dia nampak tu, hewi nampak dia. Kemudian kita tengok lagu ni sihir ni, dia nampak tu, hewi nampak dalam hati, mata hati kecil dia, tu hewi kasyah ke dia, nampak kata ada satu benda yang ada di tia serimung tu, demo buh tika tu. Lepas tu, kita pegangkan benda tu. Kita tak ada pegang, dia nampak gitu. Maka dia royak. Lepas tu demo no. Lepas demo pun tanya. Pia wak? Kita tak usah royak. Pia wak? Tok Bomo royak. Jadi punuh lalu. Demo tepi tu gitu. Rupalah tu. Tu orang panggil. Yang membawa kepada jadi perpecahan. Lepas tu syaitan tu. Dia nak sangat tu tafrik. Bainan nas. Memecah di antara manusia. Wis kata. Demo tu lah wak mung tu. Tepi muh mung tu. Hak tu tak sah. Kalau Tok Bomo jangan duk main bet tu. Kalau main bet tu orang panggil membawa kepada jadi syirik, lepas tu jadi berdosa orang mari pubat dengan kita. Tapi dan demo nak hala sirih pinih nak buat rana, kalau demo tak hala sirih pinih kita sakit. Penyakit demo mari kita kita nak lepas malah misalnya demo sakit kepala, kita pergi pecik kepala demo hingga. Malah hari demo tak ada sirih pinih, kita nya sakitnya menyakit demo mari kita. Hak ni ya sungguh Hak ni ya sungguh. Kita jadi Tok Bomo, kita rasa nyakit demo panas bedih mai kita. Nyakit demo seketak le hati, le hujung hati. Kita rasa ketak hujung hati. Nyakit demo sekerak le kepala. Kita orang Tok Bomo, ya rasa. Tu. Maka sirih pinih tak ada bermasalah. Kalau kita nak buat tu tak ada bermasalah. Tu tak ada bermasalah. Dan pula tak ada masalah haruslah pada hukum tu harus. Tapi jangan duk iktikad kata sirih pinih tu boleh wigini semua tu daripada Allah. Semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi kesannya. Ingat situ sudah. Kalau kita pergi situ ke Makong, ke Jakung, pergi tali tu kemah. InsyaAllah benar sirih pinih gapo tu orang panggil benar luar ya. Benar asbab ya. Dalam ketika kita nak buat perubatan, demo kena sirih pinih duit 12 qadar tu. Tapi yang menghilang, yang menghingga ialah minallah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu demo tanya soalan lagi, apakah hukum panjang dalam sujud akhir dan qadar mana panjang? Dalam sujud akhir kita semaya tu, kita sujud akhir kita nak berdoa panjang tu boleh panjang setara mana? Panjang kalau nak baca Quran 70 lagi, nak berdoa berapa kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, nak baca Quran lagi kerana situ orang panggil rukun tawil, ruknun tawil, rukun yang panjang. Maka rukun yang panjang, maka haruslah kita saat ni tu yang harus kita saat ni nak memanjangkan. Tengok setengah-setengah daripada ulama dia baca di dalam sujud dia saat ni tu siapa nah yakni siapanya
Habis juh, 2 juh di dalam sujud. Makna kita nak memanjangkan di dalam sujud akhir kita, itu tidak bermasalah. Kerana situ rukun qaulin. Lagi pula ruknun tawil, rukunnya panjang. Adapun tika i'tidah sami Allahu liman hamidah, sini tak boleh panjang. Panjang ya boleh sekadar baca Fatihah. Baca Fatihah pertengahan tu sekadar nak. Boleh duduk sekadar tu. Kalau kata panjang lagi, hak tu batal semaya kita. Adapun dalam sujud akhir, panjanglah kita nak baca. Misalnya kita semaya hajat, sujud akhir kita nak baca ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal, minta hajat kepada Allah. Lepas tu berdoa di situ sampai setengah jam, sampai 10 minit. Itu diperharuskan dalam sujud akhir kita. Kerana sujud akhir dikatakan ruknun tawil, rukun yang panjang, harus kita memanjangkan akan dia. Dah, harus kita memanjang. Nah, baba cuai atibairul lamat sunat qabliyah dan ba'diyah. Sunat qabliyah ba'diyah ada royak dah gitu. Nah, sunat qabliyah yakni makna kata sunat yang kapit waktu. Di dalam kitab fiqh dinamakan sunat rawatib. Apa makna sunat rawatib? Yakni sunat mempunyai waktu. Dia tak serupa dengan semaya hajat. Semaya hajat nak semaya pergi mana tak ada apa. Nak semaya waktu malam pun boleh. Nak semaya lepas isya pun boleh. Nak semaya lepas maghrib boleh. Tapi jangan semaya waktu tahrim, waktu lepas subuh dengan waktu lepas asar, waktu matahari cacat. Adapun sunat qabliyah ba'diyah ni nama sunat rawatib, yakni sunat yang tetap, dan sunat kapik. Kalau kecek mudah bahasa kapung, nama sunat kapik waktu. Apa sunat kapik waktu? Yakni kapik makna fardu di tengah, semaya sunat belumnya 2 rakaat dan selepas daripada fardu 2 rakaat. Orang panggil apa? Dinamakan sunat mempunyai waktu. Waktu dia saat itu kena semaya di waktu zuhur tu ya. Kita pergi belum pada zuhur, masuk sejid, kita semaya sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Usalli sunnata tahiyatul masjid rak'ataini. Saja aku semaya sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah. Dah. Lepas pada sunat tahiyat, kita semaya pula sunat. Masalah sunat zuhur, qabliyah 2 rakaat. Usalli sunnatadz zuhri qabliyatan lillahi ta'ala rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatadz zuhri rak'ataini qabliyatan lillah. Saja aku semaya sunat zuhur 2 rakaat sani qabliyah. Lepas tu masalah sunat qabliyah ba'diyah, ia ada hak muakkadah, ia ada ghairu muakkadah. Belum pada zuhur, ia 2 rakaat saat itu dikata muakkadah. Hukum dia dekat dengan apa? Dengan wajib, tapi tak siapa wajib. Ia ada ghairu muakkadah. Maka kalau kita nak comel, kita semaya buat 2 rakaat qabliyah. Lepas tu salah. Maya pula usalli sunnatadz zuhri rak'ataini qabliyatan. Ia jadi ghairu muakkadah. Makna kata sunat qabliyah ba'diyah, yakni sunat nak semaya ikut rak tak leh. Nak semaya sepamaya hajat mai taubat, nak semaya lik malam, nak semaya lepas isya, nak semaya lepas zuhur, nak semaya lepas lepas pada waktu isya lik malam tak leh hak ni. Hak ni ia kena semaya di waktu ya saja. Kalau sunat qabliyah zuhur kena semaya belum pada zuhur. Kalau sunat ba'diyah zuhur kena semaya pada ba'diyah zuhur, kerana waktu yang tertentu baginya. Itu masalah maksud daripada qabliyah dan ba'diyah. Yakni kita kena semaya di waktu dia saja. Nak buat supaya semaya hajat, supaya dengan semaya tahajud, supaya semaya taubat tak boleh. Ataupun saya semaya sunat mutlak, semaya sunat wuduk tak boleh. Sunat wuduk sudah semaya dah. Sunat wuduk boleh semaya sokmo. Sudah ambil wuduk, usalli sunnatal wuduk rak'ataini. Jatuh semaya. Maka ambil asma. Usalli sunnatal wuduk. Ya tak ada waktu. Bila ambil wuduk, maka boleh semaya lah. Adapun qabliyah ba'diyah, yakni sunat kapit waktu. Maka apabila masuk waktu dia, maka bolehlah kita semaya. Lama mana waktu dia tak masuk, maka tak boleh nak semaya sunat qabliyah itu dan ba'diyah itu. Itulah lebih kurangnya. Dia mau tanya, Ilmu kata baba soalan perempuan beranak dengan amaliyah, adakah kena mani angkat hadah wiladah? Dia saat ni tu mani. Maka dia soalan perempuan beranak dengan amaliyah, adakah kena mani angkat hadas wiladah? Bah kita nak tanya ialah masalah ia saat ni tu dia beranak ke tak beranak. Kalau kita kira orang panggil beranak gedak. Kena kira situ. Kena kira tujuh tu. Dia panggil beranak gedak, orang beranak belah tu. Orang panggil beranak ke tak beranak. Kira orang panggil, demo tu tak ada beranak sebab dia belah. Orang panggil lah tu.
Demo nak tuju mana? Adakah masalah kena mandi bagi seorang tu beranak dengan amalia ataupun beranak dengan belah? Pak kita nak tanyanya, masalah demo tu tika belah perut tu demo panggil beranak. Dia pergi hospital. Pergi hospital bomo kata, tak ada buka jalan langsung. Baru duk buka 3 sen 2 sen lama lagi ni. Lepas tu air duk turun dah. Darah air duk turun dah. Siapa yang mau kata, kalau duk ok lagi, kalau duk soba lagi, kalau duk ok siapa sejer wajer, maka air tu habis. Anak saat ni tu nak jadi lemah. Anak nak jadi berbahaya. Bomo kata belah. Munak kata bomo kata kalau nak belah, tak apa okey. Kalau mu tak mau belah, bomo kata 50, ku tak jamin. Fok doktor tak ku tak jamin. Maka ketika ning dia pusing lah. Sing kata nak belah. Apabila dia sing nak belah, maka ketika tu, dia mau tu beranak ke weh? Beranak dah. Lepas tu dia mau tanya, beranak biasa ke, tabi'i ke, beranak belah? Dia mau tanya, dia mau tu anak dia tubik tu, orang panggil tak beranak ni, dia belah. Orang kecek lah tu kan? Orang tak kecek lah tu. Orang tanya kan? Tanya kata beranak, beranak. Belah ke biasa? Belah, beranak belah. Panggil beranak juga, panggil wiladah juga. Kamar dia ketika tu orang panggil tanyalah, buning tubik ke tak? Buningnya anak tu tubik ke tak? Dengan darah, dengan gapo. Cumanya tukar jalan ya. Dulu dia tubik kepada kemaluan beranak asal tabi'i yang Allah Ta'ala jadi tubik kepada kemaluan manusia. Tapi ketika ni orang panggil tukar sikit. Belah perut maka buat tubikkan budak dengan terbuning dengan masalah sari anak tubik ke perut. Maka orang panggil beranak. Beranak dengan darah dengan gapo. Maka ketika tu kena mani. Wajib kena mani juga akadkan hadas wiladah dia tu. Tu kena mani tu. Bukan nama tak ada kena mani sebab belah. Tak kena mani. Kita kena mani tu sebab dia panggil beranak. Tak orang tak panggil beranak ke? Beranak belah. Lepas tu dia tubik darah. Lepas tu tubik dengan terbuning anak. Tubik dengan terbuning tu. Tu dia. Kemudian dia katanya tikpa lamat. Sahmai. Dia kata kun meow. Tikpa lamat. Sahmai kan lamat rau. Dia mau tanya bulu kucing terlekat pada kita. Mau nak akhir dengan soalan ni dah. InsyaAllah kita akan jawab semula. Dia mau tanya bulu kucing. Kun meow. Tikpa lamat. Sahmai kan lamat rau. Dia mau tanya bulu kucing yang ada pada kas semaya kita sudah semaya pak wisalat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiba-tiba tengok bulu kucing ada tak kas semaya kano kas semaya kita. Jawab kata semaya kita tu sah ke tak sah? Jawab kata tak sah semaya kita. Pada mau kata ketika kita duk main kucing saat ni tak ada apa. Tak ada apa kucing tu ketika dia ada hidup dia tak jadi bangkai. Tapi bulu yang tercabut, yang tertanggal daripada kucing tu dikira diiktibarkan oleh syarak, oleh ulama fiqh. Kata dia tu maitatun maitah. Jadi bulu saat ni ibu bapa yang dirahmati, selama mana bulu tu duduk di kucing, bulu tu tak panggil bangkai. Kucing sendiri tak panggil bangkai kalau dia hidup. Maka bulu duduk bersangkut, duduk berhubung dengan kucing tak panggil bangkai. Tapi kita duduk main dukung kucing, kita sayang, kita siung dia apa itu ni, tiba-tiba kita sudah semayat, bulu ada di atas kas semayat kita. Jawab kata nak, semaya kita batal ke tak batal? Jawab kata semaya kita terbatal. Semaya kita tak sah. Kenapa? Kerana kita ada tanggung najis. Mana najis? Yakni bulu kucing dikatakan bangkai supaya bernama apa? Supaya tik cicak masuk dalam dalam kocek kita. Kita duduk semaya, tiba-tiba tik cicak masuk dalam kocek. Nak tubik tak boleh, duduk lekat sini. Lekat dalam kocek. Bermakna kita semaya dengan menanggungkan najis. Duduk pikukan najis. Semaya kita batal ke tak batal? Batal supaya dengan masalah bulu kucing yang ada di atas kas semaya. Sebab tu nak pesan kepada orang pelihara kucing daripada ibu dan bapa beringat-beringat sikit kucing tu. Apabila kita nak semaya tak usah duk masuk dekat lu nak mari duk pun kita tolak wijau. Kerana bulu-bulu dia tu berbahaya di dalam semaya kita. Sekadar ni dulu ibu bapa, insya-Allah kita bersama semula dengan apa yang kita royak, yang apa kita cerita daripada soalan-soalan hak yang tak jelas tu.
Kita jelas mula hak mana meroyak sikit sebanyak tu hak boleh ambil, boleh ambil fikir, boleh ambil pakai tu daripada Allah, hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mana tak boleh pakai, hak mana rasa tak boleh terima, itu bukan daripada amba, itu daripada nafsu amba, daripada kejahilan amba sendiri. Mohon harap kemaafan dah kemudian sikit sebanyak yang kita muzakarah. Mudah-mudahan kita amba sendiri pun boleh beramal, ibu-ibu bapa yang dirahmati oleh Allah pun boleh beramal, dan saudara-saudari hadirin hadirat dan peminat penonton semua pun boleh beramal. Kita nak sikit tak apa, tapi nak berkat nak ibu bapa, nak berkat dalam ilmu, berkat dalam hidup, berkat dalam umur, berkat dalam rezeki, berkat dalam anak bini, berkat dalam isteri, berkat di dalam rumah tangga. Nak berkat ke? Salah kita minta, ya Allah, Allahumma barik lana fi nafsina. Lagi ya Allah minta memberi berkatlah bagi kami fi nafsina wa ahlina wa amwalina wa hayatina wa rizkina wa mamatina. Lagi pula, ya Allah minta memberi berkatlah pada kami, akan kami ni. Fi apa? Fi nafsina, pada diri kami. Fi anfusina, pada diri kami. Wa amwalina, harta-harta kami. Lagi pula wa umurina, dan umur-umur kami. Wa ulumina, dan segala ilmu-ilmu kami. Wa hayatina, kehidupan kami. Wa auladina, dan anak-anak kami. Mintalah memberi berkat ya Allah. Ni kita nak minta semua ni. Bukan minta sekadar nak kaya, nak senil saja. Minta memberi berkat. Dia berkat insya-Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Ibu bapa doalah minta memberi berkat. Ada berkat suti, hidup pun senang, hidup pun berbahagia, rumah kita jadi syurga kita, rumah kita selamat di dunia dan sampai ke akhirat. Sekat tu dulu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.